dengan limpah kurnianya kita dapat menyambung kembali pengajian Tauhid Kitab Ad-Durus Tsamin karangan Syekh Daud Al-Fatani, dan kita dah sampai pada muka surat 82. Kat mana kita sekarang? Berapa baris pada atas ni? 4 di bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan. Situ betul. Dah habis cerita syurga, dah habis kan? Dah masuk bab baru. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan neraka itu ada, maujud sekarang. Macam mana kita wajib i'tiqadkan syurga itu wujud, dan kenapa kita wajib i'tiqadkan seperti itu? Kerana perkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keyakinan kita terhadap syurga dan neraka ini bukanlah melalui perantaraan musyahadah ataupun aqliyah. Ini bukan perantaraan mata kita melihat ataupun telinga kita pernah mendengar bunyi neraka, ataupun akal kita memutuskan neraka itu ada, macam mana kita memutuskan Allah itu wujud. Tetapi diputuskan melalui sama'i, yakni mendengar perkhabaran daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan itu berpunca daripada kita yakin yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat sidik, benar, tidak pernah berbohong dalam apa yang dia khabarkan. Sebab itu kita percaya pada wujudnya syurga dan neraka itu. Ya. Jadi maknanya kalau kita tak i'tiqad neraka ni wujud, apa jadi? Dosa besar, malah kufur, kerana disebut dalam kalamullah Al-Quran. Cuma bila wujud neraka ni? Wujud ia sekarang. Dah ada dah siap. Dan tempatnya di bawah bumi yang ketujuh. Ini pendapat kebanyakan jumhur ulama. Jumhur ulama kata neraka ni di bawah kerak bumi, bawah, lapis terbawah sekali. Dan kata kil di bawah laut. Ada juga sebagian ulama kata neraka ni tempatnya di bawah laut. Masya Allah. Tapi ini semua penghujung perkara sama'iyat ni wallahu a'lam, kita tak tahu mana syurga, mana neraka. Ini semua pendapat ulama. Sebab Allah tak pernah cerita betul-betul kat mana tempat dia tu, rahsia kan. Sebab kalau tahu, manusia ni tahu dah, kan dia pergi bom ni neraka. Dia pergi cari pula. Benda tak boleh cari, takkan jumpa kan. Cuma perlu diyakinkan. Dan iaitu jisim yang halus. Masya Allah. Macam mana neraka tu banyak jisim-jisim yang halus, neraka dia pun jismun latif. Jisim halus ni makna apa? Tak diperdapat dengan mata kasar kita. Nak tengok pun tak nampak. Belum masa. Lagi menghanguskan. Kerja dia bakar. Sejuk tak dia? Bakar hangus, bakar hangus. Dan iaitu negeri seksanya. Baladul azab, darul azab, negeri azab. Seronok tak ada, sejuk tak ada, bahagia tak ada, azab. Bagi siapa? Bagi hambanya Allah yang kafir dan yang asi. Kafir, asi. Asi siapa? Orang mukmin yang buat maksiat. Dan pada penduduk penghuni neraka ni dua jenis. Yang kekal abadi
yakni al-kafir yang sementara, al-mu'min asi, beriman tapi maksiat, beriman tapi berzina, beriman tapi masih minum arak, beriman masih tipu orang. Maka tiada ada di dalamnya melainkan berbagai-bagai azab. Allahu Akbar. Tak ada dalamnya melainkan berbagai-bagai azab. Memang Allah buat khas. Mereka ni azab semua. Rehat pun tak ada. Azab apa tu? Azab ular dan kala, dan buah makanannya pula zakum, buah berduri. Air minumnya hamim. Hamim, air mendidih, panas. Sodid, sodid ni apa dia? Nanah campur darah. Ada yang berenang, ada yang makan, ada yang minum dah haus sangat, tak lapar sangat, tak tahu apa nak makan dah. Nanah pun nanah lah, ngap. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Lepas tu kalau nak dapat bayangan panas di neraka ni, duduk dekat api panas tu, tengah panas tu bakar, duduk tengah tu rasa bahang tu. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, demam al-huma min faihi jahannam. Panas bila demam tu, sebenarnya itulah perasaan, rasa daripada bahangnya neraka. Rawahul Bukhari. Demam panas itu bos sikit. Api dunia ni dah direndam dalam lautan tu sampai 70 kali. Masuk keluar, sejuk sampai 70 kali barulah dijadikan api dunia. Tu pun tak tahan. Ya Rabb. Dan apa tu? Yang menyala, dan yang menyalakan dia itu manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Allah Allah. Waqud ni bahan bakaran. Apa yang bakar itu? Batu, manusia. Batu apa tu? Dan batu yang disembah daripada berhala dan lain-lainnya. Semua batu-batu berhala yang kita tengok, dapat ada rahsia. Kenapalah kuil ni banyak sangat patung berhala? Rupanya nak jadi bahan bakaran api neraka. Segala batu-batu yang dia buat jadi Tuhan tu akan dibakar menjadi bahan bakaran. Tuan-tuan, kalau kita bakar batu lah, tak menyala. Kayu menyala lah. Ni api apa? Batu boleh menyala. Apa maksud Tuhan bila Allah kata bahan bakaran itu manusia dan batu? Supaya manusia berfikir dengan logik akal. Sedangkan kayu yang keras pun makan masa nak bakar. Batu, kalau kita bakar macam tu kan, tak mampu api dunia ni membakar batu. Bila dah terbakar, batu macam tu juga. Tapi api neraka mampu menjadikan batu tu bahan bakar. Allahu Akbar. Ini kita kena fikir. Kita tak faham isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah. Hei manusia, aku jadikan bahan bakaran api neraka ni engkau jadi bahan bakar. Batu jadi bahan bakar. Bukan kayu, bukan daun, bukan pokok, batu. Allah Rabbi. Batu yang mana? Batu yang disembah sebagai berhala dan yang lain-lain. Padang, salib, salib lah, batu lah, semua tu. Maka tingkatan sini tulis tingkatan 7 lapis, satu di atas satu,
Satu di atas satu. Ada saya kata tu dia alah kecil dah. Dia macam ni ni jambatan Siratal Mustaqim. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Dia kat bawah. Pintu dia ke bawah. Kalau kita nak jatuh dia buka ni. Masuk ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dia bukan kat tepi, dia ke bawah. Itu maksud pintunya itu satu di atas satu. Yang di atasnya itu Jahannam, neraka Jahannam, iaitu tempat bagi segala orang yang maksiat, yang asi daripada ahli tauhid, yang hendak dikeluarkan akan dia, lalu dimasukkan dalam syurga akhirnya. Ini tingkat atas sekali. Pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi menziarahi neraka, Rasulullah bertanya pada Jibril, ni yang paling bawah ni siapa? Jibril terang, ini untuk umat sekian. Yang kedua, ini 3, 4 sampai nombor 7. Jibril senyap. Hei Jibril, kenapa engkau senyap? Tingkat 7 ni untuk siapa? Tunduk Jibril, inilah neraka yang disediakan untuk umatmu yang bermaksiat. Pengsan Nabi, pengsan. Walaupun Nabi tu kena kasih pada umat dia, tak nak, kalau boleh seorang pun jangan masuk neraka. Tapi itu sudah janji Allah. Dimasukkan syurga, dan di bawahnya tu neraka Lazza. Neraka Lazza ni tempat untuk Nasrani. Bawah lagi Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahi muqadatul lati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Apa itu neraka Hutamah? Wa ma adraka mal hutamah, narul muqadah, api yang dinyalakan. Hutamah, tattali'u 'alal afidah, tattali'u allati tattali'u 'alal, tattali'u tu mana api tu menyala daripada bawah naik sampai afidah. Afidah tu otak, menyala sampai ke otak. Api tu dari bawah dia menyala, dia naik sampai ke otak, menggelegak otak tu. Fi amadin mumaddadah. Fi amadin. Amadin apa tuan-tuan? Tiang-tiang yang ditegakkan. Maksud dia macam mana? Boleh bayangkan? Boleh bayang? Kaki kita akan dipaku kat bawah ni, di stretch. Mumaddadah tu mana? Kita tinggi ni, tiang tinggi tu, kepala kita ni ditarik sampai ke atas. Itu makna mumaddadah. Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang dipanjangkan, tarik. Tu. Ya Allah, nauzubillah misalnya. Itu neraka Hutamah, iaitu tempat siapa tu? Yahudi. Orang Yahudi yang tak beriman, yang banyak buat masalah, masuk neraka Hutamah. Peringkat ketiga daripada atas. Bawah lagi, bawah ada Sa'ir. Sa'ir iaitu tempat bagi Sabi'in. Satu kaum Sabi'in. Ada kisah, saya pun tak ingat kaum Sabi'in ni. Dia ada satu kaum zaman dulu tak beriman juga. Bawah lagi Saqar, dan tempat bagi Majusi. Bawah lagi Jahim, tempat bagi segala ahli syirik. Bawah daripada Jahim lagi Hawiyah. Nama adraka ma hiya, narun hamiyah. Hawiyah, neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ni dia macam lembah kat bawah. Dan iaitu tempat bagi segala orang yang munafikin. Neraka Hawiyah ni dalam tafsir kita tu, dia bila jatuh tu tak sampai-sampai ke bawah.
Dia macam lembah dalam tu, dia jatuh. Hawiyah tu macam jatuh tak sampai-sampai. Tak jumpa dasar. Api dia biru. Panas sangat sampai ke biru ni. Itu siapa tu? Itu munafik bawah. Dan pintu satu neraka itu, satu neraka itu di tengah neraka. Yakni pintu yang di bawahnya di dalam neraka yang di atas. Tu kata tadi, dia macam tu. Dia kata pintu dekat tengah-tengah. Nak ke bawah, nak turun, nak kena buka pintu, masuk bawah. Hawiyah tu yang bawah tu jatuh, tak jumpa bawah tu. Jatuh daripada titian sirat itu. Dia jatuh tu terus sampai ke bawah. Tak jumpa dasar sampai ke bawah tu. Yang di bawahnya di dalam neraka yang di atas. Maka adalah padanya neraka itu beberapa belenggu, salasila wa aghlalan. Banyak dalam Quran ni pun. Wa a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasil aghlal. Salasil rantai kat kaki, aghlal tu rantai kat tengkuk. Dia ada dua jenis rantai dalam neraka ni. Kaki, tengkuk. Satu sini, satu kat kaki. Rantai dia. Ya Allah. Dan bukit daripada api neraka. Dia ada lembah dia. Dan malaikat Zabaniyah penjaga dia. Dan yang di bawahnya itu amat sejuk. Betul? Dia pelik, dia panas sampai jadi sejuk lah. Sejuk sampai tak tahan. Dan adalah ia terlebih sangat azabnya daripada panasnya. Itulah yang dinamakan Zamharira. Allah bagi nama dia Zamharira. Nama-nama dalam Quran tu, nama-nama yang tak ada dalam dunia ni. Benda tak ada dalam dunia ni, tak wujud. Tapi sangatlah teruknya tu, sampai nama dia khas tu dia, Zamharira. Surah Al-Insan kan, Zamharira. Sejuk, panas dia tu sampai tersejuk. Kita pergi negeri sejuk Antartik, beku, naik biru banyak. Ini sejuk lagi. Tak pernah dengar kan? Kita ingat neraka itu panas je, dia ada sampai sejuk. Dan sejuk dan panas di dalam dunia ini dua daripada nafas kepadanya. Dan api dunia ini, dan sejuk dan panas dalam dunia ini dua daripada nafas. Kita tak tahu apa? Nafas juga. Nafas kepadanya. Dua daripada nafas padanya. Dua nafas. Dan api dunia ini sudah diselam di dalam laut 70. Kata selam dalam laut api dunia ni. Selam bawa keluar. Atau atas 90 kali atau 90 kali. Ada dua kaul, ada kata 70 kali rendam, 70 kali rendam. Dia tak boleh nak sejuk. Setengah kaul kata 90 kali rendam. Dan jika terbang bunga apinya, percik dia tu, ke dalam dunia, nescaya terbakar jadi abu dunia ni. Tiada lagi tumbuh tanam-tanamannya. Ya Allah. Syiraruha kal qasr. Kata Allah Ta'ala, syirar. Api bunga tau, api bunga macam dia punya percik tu, macam kita bakar bunga api tu. Percik dia tu besar dia, syiraruha kal qasri. Sebesar istana. Satu percik. Kalau terkena di atas bumi ni, hangus jadi abu bumi ni. Tak ada tanaman dah.
habis semua. Itu bayangan yang diberikan oleh Allah, betapa panasnya itu. Seperti firman Allah Ta'ala, laha sab'atu abwabin, baginya neraka itu ada 7 pintu. Kata mufassirun, orang ahli tafsir, satu bab, satu pintu bagi Yahudi, satu babun bagi Nasrani, satu babun bagi Sabi'in, satu babun bagi Majusi, satu babun bagi musyrikin, dan mereka itu kufar Quraisy. Satu babun bagi munafikin, satu babun bagi ahli tauhid, maka ahli tauhid diharap dapat keluarnya. Yang lain semua kekal dalam tu. Dan yang lain daripada ahli tauhid, yang maksiat tadi tu, tidak diharapkan keluarnya selama-lamanya. Tak boleh keluar. Maka warid daripada hadis adalah seorang kafir satu giginya seperti besar bukit Jabal Uhud. Tu dia. Jadi orang kafir ni besok dia kat ahli neraka tu, gigi dia je dah besar Jabal Uhud. Gigi dia. Sebab neraka tu kalau besar ni tak ada masuk hancur. Jadi Allah buat saiz tu jadi besar. Gigi dah besar Jabal Uhud. Badan tak tahu besar mana ni. Dan antara telinga kepada tengkuknya, telinga ni nak pergi ke tengkuk ni, berjalan kuda yang deras 7 hari. Tu dia. Besarnya. Telinga ke tengkuk ni punya jauh. Besar. 7 hari lagi. Dan adalah mereka itu di dalam neraka. La yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Apa maksud tak hidup dan tak mati ni? Dalam surah Sabihis Rabbikal A'la tu. Ya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya. Tak hidup, maksudnya nak kata hidup macam tak hidup. Orang dalam neraka ni hidup macam tak hidup. Wala yamut, mati macam tak mati. Nak kata mati hidup, nak kata hidup tak macam hidup. Apa maksud dia tu tuan? Tersangat seksanya. Kalau boleh nak mati, tapi tak boleh mati. Nak mati tak boleh, habis dah terbakar ni. Elok balik kulit, bakar lagi. Elok balik, bakar lagi. Elok balik, bakar lagi. Nak mati, kalau boleh nak mati, tapi tak boleh mati. Dan azabnya bertambah-tambah, tiada kurang. Ini satu benda yang kita kena faham. Perbezaan azab dan nikmat di akhirat besok, dia tak ada macam dunia ni. Kita azab kan kurang, sihat balik, kan sakit balik, azab balik, bala turun, kan sonok balik. Dia tak ada macam tu. Seperti mana nikmat ahli syurga ni bertambah, tidak ada kurang, maka azab di ahli neraka bertambah, tidak ada kurang. Tak ada kurang. Setiap saat bertambah. Na'udzubillahi min ghadabillah. Tu dia, Tok Guru minta berlindung. Berlindunglah kita dengan Allah daripada murka Allah. Dan warid pula bulan dan matahari, dimasukkan keduanya ke dalam neraka seperti 2 lembu jantan, menanduk keduanya akan orang yang menanduk keduanya akan orang yang menyembah akan dia. Bulan dengan matahari ni masuk macam 2 lembu jantan, menanduk keduanya. Lembu jantan macam lembu yang lawan tu. Dua-dua matahari dengan bulan ni, dia akan tanduk orang-orang yang sembah diri dia. Dia ada menyeksakan keduanya, dan hanya keduanya menyeksakan isi neraka juga. Tu bulan dengan matahari ni. Maka adalah syurga dan neraka itu negeri orang yang bahagia dan negeri orang yang celaka.
Lalu dalam Quran atau hadis, kalau kita jumpa kalimat ahli sa'adah, ahli bahagia, banyak orang masuk syurga. Ahli syaqawah, ahli celaka, banyak orang masuk neraka. Diberikan berbagai-bagai nikmat dalam syurga dan diberikan berbagai-bagai azab selama-lamanya, tak ada berhenti. Dan ada pun yang mempunyai iman, dan jikalau berat satu zarah sekalipun, maka keluar daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, kekal selama-lamanya walaupun sebesar zarah. Maka setengah mukmin masuk ke dalam syurga pada mula-mulanya, bangkit daripada kuburnya seperti orang 70,000, dan tiap-tiap satu daripadanya 70,000 pula. Dan setengah kemudian daripada hadir mauqif dan hisab, dan mengambil suratan amalnya dan timbang dan meniti saya tahu sakim. Dan setengah masuk syurga kemudian daripada masuk neraka, macam-macam. Jadi yang macam mana PL orang masuk syurga ni, dia tak seragam. Ada yang masuk dulu, ada yang hadir mauqif dulu, hisab dulu, ada yang ambil suratan amal, ada yang ditimbang, ada yang tengah titian, ada yang masuk syurga lambat, lepas masuk neraka. Dan anak segala orang musyrikin yang mati belum baligh, dia masukkan syurga. Wildanun mukhalladun, orang kafir anak-anak kecil masuk syurga. Maka ia daripada isi syurga juga khadam bagi isi syurga, jadi khadam. Dan ahli fatrah, yakni kafir yang antara dua nabi. Ahli fatrah, dia hidup antara dua nabi, dia tak jumpa nabi ni, tak jumpa nabi ni, dia mati tengah-tengah, yang tiada sampai suruhan kepadanya, tak sampai wahyu, iaitu mauquf, terhenti pekerjaan mereka itu kepada Allah, ikut Allah nak masuk mana. Inilah yang wajib kita benarkan sekaliannya dan kita iktikad hak sekaliannya. Maka ia daripada sam'iyat. Dia bab tauhid ni dia ada uluhiyat, nabawiyah, sam'iyah, aqliyah. Dia ada 4 bahagi. Tauhid, pengajian tauhid itu 4 bahagi. Uluhiyah, ketuhanan. Nabawiyah, kenabian. Sam'iyah, tentang hal ehwal akhirat, pendengaran. Yang keempat, aqliyah, tentang jirim dan arad, macam mana nak tengok alam ni sebagai dalil menunjukkan wujudnya Allah. 4 bahagian. Maka yang kita baca ni, ini bahagian sam'iyat yang dikhabarkan oleh as-sadiqul masduq, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, wa yujma'u ma'ani hadhihi al-aqaid kulluha wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaida kullaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah idh ma'nal uluhiyyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwah waftiqaru kulli ma siwah ilaihi. Kata Syekh As-Sanusi dalam mensyarahkan matan Ummul Barahin dan menghimpunkan segala makna aqaid yang 20 yang dahulu sebutnya dan lawannya pula 20, dan yang jaiz dan lawannya dalam katamu la ilaha illallah, kerana makna ketuhanan itu terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkendak tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Jadi sekarang ni dah sampai kesimpulan. Semua yang kita belajar ni daripada muka surat 1 sampai 83 ni mengupas tentang 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 harus, dan lawannya 1. Maka semua itu terkandung di dalam la ilaha illallah. Ringkas, mudah disebut, berat di timbangan, padat isi dia tu. La nafi
ilaha manfi illa isbat, Allah itu musbat. Maka terbahagi kalimat itu pada dua, nafi dan isbat. Menafikan tidak ada yang terkaya daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu berkendak kepadanya melainkan Allah. Maka inilah makna ilah, kata dia. Ilah, la ilaha. Makna ilah itu apa ini? Makna ketuhanan dengan tiada bersusun. Dan ada pun makna la ilaha illallah. Ini makna ilah. Ilah namanya la ilaha, la nafi, ilah manfi, yang kita nafi. Yang kita nafi itu bukan Tuhan, tapi sifat ketuhanan. Ini selalu saya terangkan. Bila kita mengucap la ilaha illallah, bukan kita nafi tak ada Tuhan, tak ada sifat ketuhanan. Sebab tu kalau kita tengok terjemah la ilaha illallah, tak ada yang terjemah tak ada Tuhan melainkan Allah. Dia mesti terjemah tak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu terjemah paling bawah sekali tu. Paling low. Bawah pada tu tak boleh. Salah. Uslub bahasa Arab salah. Pengertian pun salah. Kerana yang kita nafikan bukan Tuhan. Yang kita nafikan sifat ketuhanan. Apa beza Tuhan dengan ketuhanan? Tuhan itu zat, ketuhanan itu sifat. Kalau tak ada sifat ketuhanan, tak boleh panggil Tuhan. Tak faham? Tak faham macam mana? Kenapa kita panggil kucing tu kucing? Sebab dia ada sifat kekucingan. Yang kucing, sifat tengok muka, tengok sifat kucing tu. Kenapa binatang kita panggil binatang? Sebab ada sifat kebinatangan. Manusia, kenapa panggil manusia? Sebab ada sifat kemanusiaan. Tapi bila sifat kemanusiaan dah tak ada, tu menatang kau ni. Menatang. Perangai kau macam binatang. Apa sebab? Sifat manusia tak ada. Tuhan ni apa panggil Tuhan? Sebab ada sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan ni apa dia? Terkaya dari segala sesuatu. Segala sesuatu berkehendak kepadanya, baru layak zat tu kita panggil Tuhan. Dua sifat ni tak ada pada yang lain. Tak ada, tak wujud, melainkan pada Allah saja. Ni. Maka itulah makna ilah. Itu makna Tuhan, ketuhanan. Makna sifat ketuhanan. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan ini amat dengan tiada bersusun. Maksudnya tak susun dengan kalimat illa Allah. Ilah saja. Itu maksud dia. Adapun makna la ilaha illallah dengan murakkab, maknanya disusun, nafi campur dengan isbat. Kalau kita gabung semua sekali, la ilaha illallah, apa makna dia? La mustaghniya an kulli ma siwah wa muftakira ilaihi kullu ma ada illallah. Tu. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada yang berkendak kepadanya tiap-tiap yang lain melainkan Allah, yakni yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah, yakni Allah itulah satu-satunya yang berkendak oleh tiap-tiap yang lain kepadanya, dan tiada ia berkendak akan suatu yang lain. Ini Tuhan. Inilah yang Tuhan yang kita sembah. Kerana dia kaya mutlak, sebenar-benar kaya, tak berhajat. Kaya mana tak berhajat. Dan yang lain sekaliannya papa, fakir. Maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan dua sifat. Yang pertama, istighna'u an kulli ma siwah. Kaya daripada tiap-tiap barang lain. Kalau nak cari orang kaya, cari Allah, Tuhan yang sentiasa kaya. La tas'alanna, dalam satu syair tu, jangan kau minta pada orang man idza su'ila ghadaba. Janganlah kau minta pada orang yang bila kau minta banyak kali dia marah. Fas'alanna man idza lam yus'al ghadaba. Mintalah pada orang yang bila kau tak minta dia marah. Tuhan sifat lain daripada manusia.
Manusia ni kalau kita selalu minta, dia marah. Kita tak ada kereta, nak pergi kedai, nak pergi hospital, jumpa jiran, Assalamualaikum, salam, minta tolong sikit, nak pergi hospital lah, pinjam kereta, boleh, besok minta lagi, Assalamualaikum, ada apa, nak pinjam kereta lah, nak pergi kenduri anak, kereta tak ada ni, boleh, masuk third round, Assalamualaikum, tak ada, kereta rosak. pergi sewa, marah. Manusia, kita tanya banyak kali dia marah. Allah Ta'ala idza lam yus'al ghadaba. Tuhan kalau tak diminta marah. Allah ni kalau kita tak minta, kita buat tak tahu, tak payah minta kat Tuhan, marah Allah. Apa hamba ni tak minta kat aku, ni salah minta. Sebab Tuhan ni kaya, tak berhajat pada yang lain. Dan iftikar itu pula, ini yang pertama. Iftikarun yang kedua pula, iftikaru kulli ma siwa ilaih, berkendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Semua berkendak pada dia, bukan berkendak pada kita. Pergi berkendak pada orang yang diri dia sendiri pun terpaksa minta pada Tuhan. Dan iftikar itu, kata dia, sifat yang dikata bagi hamba. Berkendak ni sifat kita, terkaya tu sifat Allah. Kerana makna iftikar itu berkendak. Dan muftakir, baca dengan kasrah qaf, muftakir, bagi bawah qaf tu, muftakir, itu pun sifat hamba, yakni yang berkendak. Kerana maknanya orang yang berkendak. Habis sifat Tuhan yang mana? Sifat Tuhan tu muftaqarun ilaih. Baca muftakar, tadi muftakir, ni muftakar bahasa Arab, dengan fathah qaf. Qaf tu baca bagi atas, muftaqar. Itu sifat Tuhan. Kerana maknanya yang berkendak segala yang lain kepadanya, titik. Jadi kadang-kadang ni banyak ulama, tok-tok guru tauhid tegur lah. Dia belajar tauhid, dia kata Tuhan ada dua sifat, satu istighna, satu iftikar. Salah. Istighna betul, makna dia terkaya. Iftikar maknanya berhajat. Bila pula Tuhan sifat dia berhajat? Yang berhajat kita. Habis sifat Tuhan macam mana? Iftikarun ilaih, kena bagi habis. Ataupun muftaqarun ilaih, yang dihajat kepadanya, yang dihajatkan kepadanya, bukan yang berhajat. Sifat muftaqarun ilaih atau iftikarun ilaih, berkendak kepadanya, yang dikendakkan, bukan yang berkendak. Kalau yang berkendak kita, yang dikendak dia. Itu pembetulan sikit, kesilapan setengah-setengah dalam pengajian tauhid. Dia kata Tuhan ada sifat istighna dan iftikar. Tak tepat. Tuhan istighna, kita yang iftikar, kita yang berhajat. Bila kita berhajat, dia muftakar, artinya yang dihajatkan. Dengan baca fathah mana bagi atas. Yang itu sifat Tuhan. Kerana maknanya yang berkendak segala yang lain kepadanya, maka tiada syak lagi Allah Ta'ala dikendak oleh ma siwallah. Semua selain pada Allah, semua berkendak kepadanya. Apa kata orang munafik? Orang munafik tak tahu ni. Dan surah Al-Munafiqun, humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Berkata orang munafik di dalam kota Madinah, dalam kota Mekah, apa dia kata? Janganlah engkau, kita ramai-ramai, la tunfiqu ala man inda rasulillah, jangan kita bagi makan orang-orang dekat Rasulullah tu. Jangan kita bagi dia, jangan kita jual barang. Hatta yanfaddu, sampai orang ni semua binasa. Apa kata Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik tak faham. Ini dalam surah tu satu pengajaran tu. Yang boleh nampak langit bumi ni milik Tuhan, orang beriman je. Orang yang Allah buka mata hati. Siapa pemilik sebenar ni? Kita kat geran tanah tu, dia miliki oleh Haji Polan bin Polan.
3 ekor dekat keran je. Pemilik sebenar Allah. Janganlah kita perasan kita punya. Kalau betul kita punya, mati besok bubuh dalam kubur tu. Kat kereta, pemilik BMW Tuan Haji sekian. Kat geran ya, pemilik sebenar Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik tak diberi faham, takkan nampak. Orang yang tak berpura-pura dengan Allah takkan nampak dan merasai dunia ni milik Allah. Dia akan nampak milik dia. Aku punya tu, aku punya tu, semua dia. Tak nampak Tuhan. Kerana tu. Dan dia kata lagi, maaf, dah. Dikatakan pada Allah, kerana makna berkendak yang lain, maka tiada syak lagi Allah Ta'ala dikendak oleh mahasiswa Allah daripada sekalian makhluk. Tetapi adalah jatuh pula, diitlakkan, digunakan pada lisan ulama' dan pada kitab-kitab. Dikatakan istirna' dan iftikar, dikatakan kepada Allah dengan dihazafkan, dibuang lafaz ilaihi masiwah. Setengah-setengah kitab tu dia istirna' dan iftikar itu sifat Allah, tak sebut ilahi masiwah sebab telah mafhum. Salah tak? Tak apa, kata dia, sebab telah difaham maksud kehendak itu dikehendak dan ma'ruf antara mereka itu. Manakala disebut iftikar itu maknanya dikehendak, bukan berkehendak. Boleh tak pakai macam tu? Boleh. Oh, dia betulkan sini. Jadi ada kalau orang komplain, salah lah ulama' ni, dia kena repair. Tak apa, kata dia, sebab dah masyhur. Walaupun sebut macam tu dah faham. Sama masalah kalau kita kata Allah mempunyai 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Kalau nak kira cakap tu salah tu. Allah ada 20 sifat wajib, betul lah. Allah ada 20 sifat mustahil, betul ke? Allah ada 20 sifat mustahil. Apa 20 sifat mustahil tu? Wujud lawannya Adam. Adam ni Allah ada. Allah ada 20 sifat mustahil. Kidam lawannya baharu. Baharu ni mustahil ada kat Allah. Kalau kita sekali imbas, kita kata tu Allah ada 20 sifat mustahil. Yang sebetulnya apa? Allah mustahil ada 20 sifat mustahil. Tapi tak ada orang sebut macam tu. Orang sebut apa? Allah ni ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Walaupun macam tu, kita dah faham. Kita faham. Bila kata Allah ada 20 sifat mustahil, itu maknanya Allah mustahil ada 20 sifat mustahil. Jadi tak payah gaduh. Dah ada. Macam serupa macam ni. Dan lagi dia kata apa ni? Dan iftikaru kulli ma siwa ilaih, kerana sya'i' tu makna masyhur pada lidah mereka itu, macam tu disebut. Dan lagi adalah mustaghni itu sifat zat, maka dinamakan pula sifat hakiki. Mustaghni makna terkaya. Itu memang betul-betul sifat zat yang terkaya. Itu sifat dia betul. Dan dinamakan muftakirun kulli ma siwah ilaih, sifat PL-nya. Berkendak tiap-tiap sesuatu selainnya kepadanya. Ini sifat PL. Yang tadi tu sifat zat. Istirna' sifat zat, berkendak tiap-tiap satu kepadanya, itu sifat perbuatan. Dan dinamakan sifat sababi, maka makna sifat zat yakni sifat yang berdiri pada zat. Dan makna sifat fi'il dan sifat sababi itu sifat yang berdiri pada zat yang lainnya. Dia jadi sebab, sifat yang berdiri pada zat yang lainnya. Muftakir kulli ma siwah, berkendak tiap-tiap satu selainnya. Berkendak tiap satu selainnya tu sifat siapa tu? Sifat makhluk. Berkendak tiap-tiap satu selainnya kepadanya. Muftakir tu sifat makhluk, maka kita panggil sifat PL, sifat perbuatan, bukan sifat zat. Zat Allah tak berkendak, yang berkendak makhluk lain pada Allah. Itu kata sifat perbuatan. Kerana hakikatnya makhluk ni berkendak ni perbuatan siapa? Siapa jadikan tu? Allah. Allah menjadikan makhluk berkendak kepadanya.
Allah menjadikan makhluk berkendak kepadanya. Maka berkendak itu perbuatan. Jadi berkendak itu sifat bagi perbuatan Allah, bukan sifat bagi zat Allah. Tapi kalau terkaya, terkaya itu sifat bagi zat dia. Nampak tu? Susah sikit nak faham ni. Nama-nama faham tu. Sikit lagi. Dan lagi dia kata, dan sifat dia dinama dan sifat sabi itu dan makna ilah tu Tuhan, dan madlulnya yang ditunjuk oleh ilah tu zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan. Maka diitlakkan pada mustaghni, ilah tu boleh kata yang terkaya atau ma'bud yang disembah. Tu kita kata la ilaha, tak ada Tuhan yang disembah. Maka makna mustaghni itu tak ada Tuhan yang terkaya, itu zat yang bersifat dengan kaya. Dan makna ma'bud itu zat yang bersifat dengan disembah orang. Ketahui olehmu wallahu a'lam. Ni depan ni cerita yang lebih detail, masuk pada pembahasan pengertian dan hakikat la ilaha illallah tu. Jadi panjang cerita ni, tak sesuai kita cerita sekarang. Cerita lagi kita tambah 2 jam. Itu pun baru sikit. Ada apa soalan? Okay. Selain pada iblis masuk neraka? Mula-mula kita kena clarify dulu, adakah iblis ini malaikat? Jumhur ulama menyatakan dia ketua malaikat, tapi dia bukan malaikat. Dia ketua, dia Azazil, dia ketua malaikat. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka melainkan iblis. Bukan bermakna iblis tu malaikat. Iblis tu ketua malaikat. Bukti dia mana? Antara dalilnya yang dikatakan ulama, kejadian asal usul dia pun tak serupa malaikat. Malaikat dia buat daripada nur, dia buat pada api, dia kuat daripada malaikat ni. Cuma dia tu sifatnya tu lebih hebat daripada malaikat. Sebab dia mempunyai kekuatan ibadah, dan Allah jadikan pada diri itu mengatasi dia, dan nama dia Azazil. Itu yang pertama. Dia jumhur ulama kata dia bukan malaikat. Soalan apa tadi? Kenapa? Selain daripada dia ada tak malaikat-malaikat lain yang masuk neraka? Jumhur ulama, sebab benda ni ada khilaf-khilaf. Jumhur ulama menyatakan tak ada. Jumhur ulama. Kenapa? Kerana kalau ada nanti bertentang dengan ayat Quran. Ayat Quran menerangkan sifat malaikat itu la ya'sunallah. La ya'sunallah. Malaikat itu dijadikan tak menderhaka kepada Allah. Tak menderhaka kepada Allah. Jadi kalau ada malaikat masuk neraka, bertentangan dengan ayat itu. Ini pendapat muktamad. Timbul soalan, Ustaz, Harut dan Marut macam mana? Harut dan Marut ni khilaf ulama. Siapa asal usul Harut dan Marut? Jumhur ulama kata mereka bukan malaikat. Sebahagian ulama kata asal usul diorang ni malaikat. Ya. Terjadinya peristiwa Harut dan Marut itu berpunca apabila Allah nak jadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Sebahagian malaikat protes, ya Allah, adakah kau nak jadikan manusia akan buat kerosakan, yang akan membuat kehancuran di muka bumi, menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Kenapa malaikat protes? Sebelum malaikat manusia turun, dah ada makhluk lain kat bumi ni. Nama dia Jan. Jin Jan. Jan tu banyak buat rosak, kerosakan kat muka bumi. Allah hantar malaikat bunuh semua, habiskan dia orang ni. Ya, jadi malaikat tahu tentang makhluk sebelum manusia ni yang membuat kerosakan ni. Jadi tak setujulah. Antara yang tak setuju ni
Harut dan Marut. Maka Allah cabarlah dia orang. Habis kalau kau rasa kau lebih hebat, dibubuhlah dalam Harut dan Marut ni nafsu. Diturunkan muka bumi, test tengok, dan disuruh wa yu'allimani sihra. Dua-dua ni alim ilmu sihir. Dia mengajar. Tapi mengajar tu nak tunjuk kata benda ni tak betul. Sampai datanglah seorang perempuan bernama Zahrah ni cantik. Sampai tergodalah dua orang malaikat ni. Nak pula dengan Zahrah ni. Zahrah kata, kalau kau nak dengan aku, satu syarat. Kau kena bawa aku naik ke langit. Aku nak tengok dekat matahari sana. Aku nak tengok langit ni. Malaikat pun kata, tak apa, boleh, kita bawa naik ke atas sampai ke langit. Disumpah Tuhan menjadi planet Zahrah. Bintang Zahrah melekat kat situ. Tu Zahrah tu cantik. Wallahualam, ini cerita dalam kitab, saya cerita je. Yang Harut Marut dia pula dihukum. Digantunglah kepala ke bawah, kaki ke atas sampai kiamat. Sampai kiamat. Rasulullah pernah jumpa dia sekali, tanya tentang kisah hidup dia orang ni. Ini diceritakan daripada sebahagian kitab. Namun begitu, jumhur ulama menentang riwayat itu. Tak setuju. Kerana berdasarkan ayat Quran tadi. Ramai ulama menyatakan Harut dan Marut ini bukan malaikat, tapi dua orang soleh zaman dulu. Jadi ada khilaf. Kalau begitu, bagaimana kesimpulannya? Lebih baiklah kita berpegang zahir ayat Quran, tak ada malaikat yang masuk neraka berdasarkan ayat la ya'sunallah. Malaikat itu dijadikan dalam keadaan tidak menderhaka kepada Allah. Itu lebih selamat. Adapun iblis, dia adalah ketua malaikat, tetapi bukan malaikat. Ketua tak mesti sama, dia hebat lagi. Azazil nama dia. Cuma saya jumpa dalam internet ada satu ajaran agama baru. Bukan baru, dah lama juga. Ajaran Azazil nama dia. Jadi mereka menganggap Azazil ni baik. Sebenarnya jadi tersilap. Orang tersilap. Entah macam mana tersilap kata Azazil ni jahat. Nah, dia jadi dia sembah Azazil ni. La haula wala quwata illa billah. Cakap Arab, pandai orang Arab. Ada dalam internet. Wallahualam. Banyak ajaran sesat sekarang ni. Hati-hati. Ada soalan? Ada tu. Apa tu? Sahabat Bukhari sekarang langsung Ustaz Singapura clear. Adakah iblis ni boleh tahu alam ghaib Ustaz semasa zaman Rasulullah? Adakah iblis ni tahu alam ghaib? Iblis tahu alam ghaib sekadar yang diizin Allah, tapi tak semua. Itu yang berlakunya rajaman di syayatin, ya. Berlakunya petir dan kilat itu adalah hantaman daripada malaikat apabila iblis dan tentera-tenteranya nak curi maklumat di Lauh Mahfuz, yang mana berita-berita gaib itu disampaikan kepada bomo-bomo. Tapi disebabkan mereka tak dapat semua, maka daripada 10 berita yang disampaikan, 3 betul. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 7 bohong. Habis bos dah tanya, kalau tak bagi tak boleh, mesti mau cakap. Itu yang bila kita pergi tu, ni yang buat engkau ni orang sebelah dekat dengan kau ni. Kau ada tak siapa yang tak suka engkau ni? Ada. Makcik saya tu. Makcik engkau tu, betul lah tu. Dia buat apa? Dia suka kalau tengok saya tu, mata dia jeling-jeling je Tok Umar. Tu jeling tu jangan main tu. Tu jeling bomoh siam tu. Wah pula. Tipu lah. Jadi kalau ada tak iblis ni mendapat alamul ghaib, berita pada alam ghaib? Ada. Memang ada. Sama Rasulullah pun ada. Lepas tu Nabi SAW, salah satu daripada kisah tentang kelebihan ayat kursi. Saya tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana satu hari sahabat dia dapat tangkap iblis duduk dalam satu gedung makanan. Lepas tu Nabi SAW tangkap dia. Selagi dia tak cerita yang sebenarnya, jangan lepas. Ada satu buku tu, soal jawab dengan iblis. Iblis jawab, siapakah orang paling suka kau goda? Iblis pun jawab. Apa habis soal jawab tu, dah lepas, baru Rasulullah kata, kau tahu tak siapa tu? Tak tahu? Itulah iblis mengajar kau. Dia tahu, apa dia tak tahu pula. Tapi dia tahu sekadar yang
dia tahu. Lebih dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Dia tak tahu macam mana nak goda orang yang ikhlas. Bila dia bersumpah dengan Allah, ada aghwiyanna, sungguh aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Allah Ta'ala kata, kau sesatkanlah semua, aku izinkan. Kecuali hamba aku yang ikhlas, kau tak ada kekuatan untuk membuat apa-apa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir bi ilmi qulubana wastamin asrarana wa syghil bi i'tibari afkarana wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Taqabbalallahu minkum.